Bab tentang perempuan yang mengalami istihadah, dan bab tentang orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu perlu meninggalkan sembahyang pada beberapa hari yang selalu dia berhaid, yang selalunya dia kedatangan haid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ummi Salamah, istri Nabi SAW. Beliau berkata, sesungguhnya ada seorang perempuan kanat tuhraqud dima, banyak mengalirkan darahnya semasa hayat Rasulullah SAW. Dia meminta supaya Ummu Salamah bertanyakan Rasulullah SAW untuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, litanzur, hendaklah dia perhatikan malam-malam dan hari-hari yang selalu dia kedatangan haid dari setiap bulan, sebelum dia mengalami apa yang dialaminya itu. Dan hendaklah dia meninggalkan sembahyang qadar hari-hari tersebut dari setiap bulan. Apabila hari-hari itu berlalu, maka hendaklah dia mandi, kemudian bercawat atau memakai sesuatu yang dapat menahan darah, bercawat dengan kain ataupun sesuatu yang dapat menahan darah. Thumma litusalli, kemudian hendaklah dia bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang lelaki memberitahunya dari Ummi Salamah bahwa ada seorang perempuan kanat tuhraqu ad-dam, mengeluarkan darah, yakni mengalami istihadah. Fadzakara ma'nahu, Farawi menyebutkan makna hadis, yakni sama seperti hadis yang sebelum ini. Qala fa idza khallafa dzalik, Nabi SAW bersabda, apabila hari-hari itu berlalu, hari-hari dan malam-malam itu berlalu, dan waktu sembahyang tiba, faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Bimaknahu, seterusnya dengan hadis seterusnya dia mengemukakan, perawi ini mengemukakan hadis yang sama maknanya dengan hadis sebelum ini. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar lagi dari seorang lelaki Ansar bahwa ada seorang perempuan mengalami istihadah. Fadzakara makna hadis al-Laits, lalu perawi ini menyebutkan sama seperti hadis al-Laits. Qala, kata perawi ini, fa idza khallafathunna, dan ini dalam riwayat dia, apabila Nabi SAW bersabdalah mengikut riwayat dia dengan lafaz ini, fa idza khallafathunna, apabila hari-hari itu telah berlalu, wa hadaratis salah, dan waktu sembahyang tiba, faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wa saqa ma'nahu, dan seterusnya perawi mengemukakan makna hadis, mengemukakan makna hadis yang tersebut sebelum ini, yakni hadis yang sama maknanya dengan hadis sebelum ini. Seterusnya dengan isnad Laits lagi, wa ma'nahu. Nah, ini riwayat satu lagi ni dikemukakan dari Nafi' dengan isnad Laits dan dengan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Laits. Qala, Nabi SAW bersabda, maka hendaklah dia meninggalkan sembahyang qadra dzalika, qadar hari-hari itu. Kemudian bila tiba waktu sembahyang, faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Walitastadfir bithaubin, tadi litastadfir, ini litastadfir
bithaubin, sama maknanya, yaitu bercawat menggunakan kain. Thumma litusalli, kemudian hendaklah dia bersembahyang. Seterusnya riwayat daripada Sulaiman bin Yasar dari Ummi Salamah tentang kisah ini juga. Qala fihi, di dalam hadis riwayat ini mengikut isnad ini, Nabi SAW bersabda, tada'us salah, dia hendaklah meninggalkan sembahyang dan mandi pada selain dari hari tersebut. Yani pada selain daripada hari yang biasa dia mengalami haid, kedatangan haid itu. Wa tastadfir, dan hendaklah dia bercawat menggunakan kain. Wa tusalli, dan bersembahyang. Abu Daud berkata, Muhammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub, berhubung dengan hadis ini, beliau ada menyebutkan perempuan, menyebutkan nama perempuan yang mengalami istihadah itu. Katanya Fatimah binti Abi Hubeish. Inilah perempuan yang mengalami darah istihadah itu. Seterusnya riwayat daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Ummu Habibah pernah bertanya Nabi SAW tentang darah. Maksud darah di sini yaitu darah istihadah. Maka Aisyah berkata, saya melihat mirkannya, yakni besin penuh dengan darah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Umkuthi, hendaklah engkau berada dalam keadaan tidak bersembahyang selama hari-hari dan malam-malam yang mana haid engkau menahan engkau selalunya pada hari-hari itu. Thumma ghtasili, kemudian engkau mandi. Abu Daud berkata, Qutaibah meriwayatkannya, baina ad'afi hadithi. Qutaibah meriwayatkannya di antara sekian banyak hadis Ja'far bin Rabi'ah, di akhirnya dan Ali bin Ayyash, Yunus bin Muhammad meriwayatkan dari Laith. Mereka berdua menyebutkan Ja'far bin Rabi'ah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, katanya Fatimah binti Abi Hubeish menceritakan kepadanya bahawa beliau bertanya Rasulullah SAW. Beliau mengadu tentang darah yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, innama dzaliki irqun, itu cuma gangguan yang berlaku pada urat. Fanzuri, perhatikan, apabila datang masa haid engkau, maka janganlah engkau bersembahyang, tidak boleh engkau bersembahyang. Dan apabila telah berlalu masa haid engkau itu, maka bersucilah, kemudian bersembahyanglah engkau pada masa-masa antara satu quru, satu masa keluar haid, hingga kepada masa keluar haid yang berikutnya. Seterusnya riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya Fatimah binti Abi Hubeish menceritakan kepadaku bahawa beliau menyuruh Asma atau Syak perawi, atau Asma menceritakan kepadaku, yang dikata Urwah, bahawa Fatimah menyuruhnya, Fatimah binti Abi Hubeish menyuruhnya supaya bertanya Rasulullah untuknya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya supaya duduk pada hari-hari yang selalu dia duduk. Yang ini duduk itu maksudnya dengan tidak bersembahyang. Rasulullah SAW memerintahkan agar dia tidak bersembahyang pada hari-hari yang selalu dia tidak bersembahyang, yakni pada ketika haid. Thumma taqtasil, kemudian hendaklah dia mandi, yakni selepas berlalunya hari-hari itu.
Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Qatadah dan Urwah bin Zubair dari Zainab binti Ummi Salamah bahwa Ummu Habibah binti Jahsh telah mengalami istihadah. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya meninggalkan sembahyang pada hari-hari beliau mengalami haid, kemudian mandi, yakni selepas berlalunya hari-hari haid itu, waktu salli dan bersembahyang. Abu Daud berkata, Ibnu Uyainah menambahkan dalam hadis Zuhri, Ibnu Uyainah menambahkan dalam hadis yang diriwayatnya dari Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah mengalami darah istihadah. Beliau bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya meninggalkan sembahyang pada hari-hari yang biasa beliau mengalami haid. Abu Daud berkata, ini adalah satu kekeliruan yang berlaku dari Ibnu Uyainah. Ini tidak terdapat dalam hadis yang dinukilkan oleh Huffaz dari Zuhri, kecuali apa yang disebutkan oleh Suhail bin Abi Salih. Humaydi telah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah, tetapi tidak disebutnya di dalam hadis riwayatnya itu tada'us salah, supaya perempuan tadi meninggalkan sembahyang pada hari-hari yang selalunya dia mengalami haid. Qamir binti Amr, istri kepada Masruq, meriwayatkan dari Aisyah, perempuan yang mengalami istihadah perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya, kemudian mandi. Qala Abdurrahman bin Al-Qasim, diriwayatkannya dari ayahnya, bahwa Nabi SAW menyuruh perempuan mustahadah itu supaya meninggalkan sembahyang selama hari-hari dia mengalami haid. Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah meriwayatkan dari Ikrimah dari Nabi SAW, sabdanya, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh mengalami istihadah. Lalu beliau menyebutkan seumpama hadis yang tersebut sebelum ini. Syarik meriwayatkan dari Abil Yaqzan dari Adi bin Thabit dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW, bahwa mustahadah meninggalkan sembahyang, yakni perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya, kemudian mandi, kemudian bersembahyang. Ala bin Al-Musayyib meriwayatkan dari Al-Hakam dari Abi Ja'far, katanya Saudah mengalami istihadah. Maka Nabi SAW menyuruhnya apabila berlalu hari-harinya, yakni hari-hari haidnya, supaya mandi dan bersembahyang. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, mustahadah, yakni perempuan yang mengalami istihadah, tajlisu ayyama qur'iha, duduk pada hari-hari haidnya, yakni maksud duduk tu tidak boleh bersembahyang pada hari-hari haidnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ammar Maula Bani Hashim, Talq bin Habib dari Ibnu Abbas. Begitu juga diriwayatkan oleh Ma'qil Al-Khathami dari Ali. Begitu juga diriwayatkan oleh Sya'bi dari Qamir, istri kepada Masruq dari Aisyah. Abu Daud berkata, itulah pendapat Hasan, Sa'id bin Musayyab, Atha, Makhul, Ibrahim, Salim dan Al-Qasim, bahwa mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah, perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya. Abu Daud berkata, Qatadah tidak pernah mendengar apa-apa dari Urwah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, katanya Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Rasulullah ataupun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, saya ni perempuan yang mengalami istihadah.
sehingga saya tidak suci-suci. Adakah saya boleh meninggalkan sembahyang? Adakah saya perlu meninggalkan sembahyang? Nabi SAW menjawab, itu cuma gangguan yang berlaku pada urat, bukannya haid. Apabila haid engkau datang, yakni masa haid engkau itu datang, maka tinggalkanlah sembahyang. Dan apabila telah berlalu masa itu, maka basuhlah darah itu dari engkau, kemudian bersembahyanglah. Diriwayatkan Pak Nabi meriwayatkan dari Malik dari Hisham dengan isnadnya, dengan isnad Zuhair, dan maknanya ini sama seperti hadis yang tersebut sebelum inilah, maknanya walaupun lafaznya tidak sama. Pak Nabi meriwayatkan dari Malik dari Hisham dengan isnadnya, dengan isnad Zuhair, isnad Zuhair yang tersebut sebelum pada inilah. Wa qala fa idza aqbalatil haidah, dan beliau berkata apabila haid itu datang, fatrukis salah, maka tinggalkan sembahyang, yakni jangan bersembahyang. Dan apabila kadar hari-hari haid itu telah berlalu, maka basuhlah darah dari engkau, yakni dari kemaluan engkau itu, wasalli, dan bersembahyanglah engkau. Begitulah hadis ni. Panjang ni bab isti'adhah ni, ada lagi beberapa bab. Sekat tu lah dulu nampak banyak dah tu. Nah, kita tengok semula. Bab tentang perempuan yang mengalami istihadah. Itu satu juzuk, satu bahagian tarjamatil bab. Bahagian yang kedua dari tarjamatil bab itu, wa man qala tad'u as-salata fi 'iddatil ayyam allati kanat tahidu. Wow, itu ataf kepada al-mar'ah, yakni takdir kalamnya, babun fi man qala tad'u as-salata fi 'iddatil ayyam, begitulah seterusnya. Maknanya ada dua potong dalam terjematul bab ini, dua perkara lah. Jadi tentang perempuan yang mengalami istihadah itu, satu nak cerita macam mana perempuan yang mengalami istihadah ni, ada berapa macam. Itu yang pertama. Yang kedua, man itu kalau kita mengambil kira kepada hadis-hadis, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang dikemukakan di sini, siapa man itu? Orang yang mengatakan perempuan yang beristihadah itu perlu meninggalkan semua. Siapa yang kata? Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW. Bila Nabi SAW yang mengatakan begitu, maka tidak ada orang lain yang boleh katalah boleh sembahyang pula. Boleh sembahyang pula pada masa haid tu tak boleh lah. Walaupun dia mengalami istihadah, sekiranya dipastikan hari-hari haid itu, maka tidak boleh juga dia bersembahyang, kecuali lah kalau tidak dipastikan. Kalau tidak dapat dipastikan, mana dia sendiri perempuan tu tidak dapat memastikan bila masa haid, maka itu lain cerita dia. Lain cerita dia. Dengan sebab itu kita perlu faham dulu terlebih dahulu sebelum pada kita pergi seterusnya dalam bab-bab istihadah ni, tentang pembahagian perempuan mustahadah. Dia ada berapa? Ada empat macam. Empat macam. Yang pertama orang panggil mubtada'ah. Yang kedua orang panggil mu'tadah. Yang ketiga orang panggil mumayyizah ataupun mutamayyizah. Yang keempat orang panggil mutahayyirah. Itu empat macam perempuan yang mengalami istihadah ni, keluar darah yang bukan haid, bukan darah haid. Itu makna istihadah.
keluar darah bukan haid, dari kemaluannya, melalui kemaluannya. Itulah yang dikatakan istihadah. Ada 4 macam. Yang pertama mubtada'ah, orang panggil. Mubtada'ah ni perempuan yang start dia mari keluar darah tu, kira-kiranya masa dia keluar darah tu siapa dah lah, siapa dah lah, kira-kira je umur 9 tahun 10 tahun katakanlah. Kalau ada orang perempuan tu keluar darah, maka kita ambil kira situ. Dalam masa mungkin dia sudah keluar haid dah, masa tu tak kira. Kalau sebelum tu umur 7 tahun ke 6 tahun ke, tak kira. Ini hak kiranya, iaitu perempuan umur setara tu boleh keluar ada darah haid. Tiba-tiba keluar tu tak berhenti-henti, tak tahu hak keluar mula-mula tu berapa hari haid ataupun istihadah, tak tahu. Gitu cerita. Tahu-tahu keluar darah tu beberapa tahun duduk berlalu begitulah, keluar darah, tak tahu hak mana haid, hak mana tidak haid. Yang jelasnya keluar darah, start tu lagu tu, itu orang panggil mubtada'ah. Perempuan yang bermula daripada awal lagi, ia ni keluar darah dan tidak dapat menentukan yang mana haid, yang mana istihadah. Kalau nak kata haid, mengikut ulama mana-mana pun paling tinggi adalah yang kata 20 hari, 18 hari, adalah hak kata. Tapi tidaklah kata sepanjang bulan tu apa ni haid belaka, tidak, tak ada kata lagu tu. Mana ada masa suci dia ni keluar darah semacam, jadi tak dapat menentukan. Itu orang panggil mubtada'ah. Itu yang pertama. Yang kedua mu'tadah. Mu'tadah ni maknanya perempuan yang sudah biasa dah, sekian lama dia mari kota. Maklum dah mari kota tu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, ikutlah berapa hari bulan. Dan haid yang keluar tu tetap ada hari dia, sudah biasa, sudah jadi adat dia dah. 6 hari ke 7 hari ke, ikutlah berapa hari. Mana dalam had mungkin keluar haid lah, tidak melebihi daripada had itu. Maka dia kira itu sebagai adat dia, kebiasaan dia. Lepas tu dia mari darah tu menurut beberapa bulan, mari darah tu menurut. Dia kena kira hak sebelum tu sama-samanya bila. Kalau awal bulan 6 hari biasanya dia mari kotak. Selama 6 hari itulah dia tak semayang. Lepas pada tu darah hak keluar tu tak kira. Lepas pada cukup 6 hari, itu istihadah, dikira istihadah. Perempuan seperti ini dipanggil mu'tadah. Perempuan mu'tadah, mana sudah ada adat dia, sudah ada kebiasaan dia tu, sudah maklum dah. Dia sudah maklum, sudah tahu dah darah haid dia tu mari masa mana. Jadi kalau selain daripada masa tu, dikira bukan haid lah, tetapi dikira istihadah. Walaupun hak sebenarnya mungkin bertukar haid dia tu duduk pada tengah bulan ataupun hujung bulan, tak kira hak sebenarnya, sebab dia tak tahu, dia mengikut kebiasaan sebelum tu. Ini orang panggil mu'tadah. Yang ketiga iaitu orang panggil mumayyizah ataupun mutamayyizah. Perempuan yang boleh membezakan di antara darah haid dia dengan darah bukan haid. Dia boleh beza melalui warna dia kah, melalui rasa dia kah, pengalaman dia ada dah, rasa dia. Kalau dia nak keluar haid, dia berasa sakit kau, mulah perut kau, apa kau, misalnya kita kata. Tapi kalau hak tu tidak, ataupun sebaliknya, kalau dia nak keluar haid tak ada berasa apa-apa, tapi kalau hak ni dia berasa sakit. Kalau hak selain daripada haid, mungkinlah berlaku begitu, dan dia boleh membezakan. Kepada perempuan yang boleh membezakan ini, akan datang kita akan jumpa. Setakat yang kita baca tadi hanya menyebutkan tentang perempuan mu'tadah sahaja.
Hak yang kedua. Hak yang kedua yang kita sebut tadi. Sekat tu. Hak baki lagi tu akan datang, akan sebut. Jadi mumayyizah ni mengikut setengah-setengah ulama seperti Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia kata kena ambil kira. Dia kena ambil kira. Mana kalau dia cam darah di darah haid, maka dia kira haid lah selama beberapa hari. Kalau biasanya dia mari kotor, darah tu darah kehitaman gitu, merah kehitaman gitu. Adapun darah dia sakit ni tidak gitu. Dia boleh beza. Walaupun mana tidak tetap awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan, tapi dia tahu kalau darah haid dia macam ni. Itu mumayyizah orang panggil. Hukumnya beza-beza, tak serupa dia. Hukumnya beza-beza dan ada khilaf banyak sangat di kalangan ulama berhubung dengan perkara-perkara ni. Itu yang ketiga, mumayyizah. Yang keempatnya mutahayyirah. Mutahayyirah ni perempuan yang kebingungan, bingung. Perempuan yang bingung, tercengang-cengang, tak tahu nak tentu, nak kata dia boleh cam melalui warna dia ke? Tak boleh. Nak kata dia ada adat sebelum pada ni pun tidak tetap. Haid dia hak mari sebelum pada ni pun tidak tetap juga. Tak boleh nak kata awal bulan, tak boleh nak kata tengah bulan, tak boleh nak kata. Walaupun dia bukan mula-mula mari haid, sebelum tu sudah mari haid dah, tapi haid dia tu keadaannya tidak menentu. Haid tu ada sama tiap-tiap bulan, tetapi tidak tentu, awal akhir tak tentu. Kemudian darah dia pun dia tidak boleh cat sebab serupa dah. Ini orang panggil mutahayyirah. Jadi hukum keempat jenis perempuan yang keluar darah istihadah ni tak serupa. Tak serupa. Itu satu perkara. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua kita kena tahu pula, iaitu hak mari kotor ni, haid ni, hak mari kotor ni sekurang-kurang haid selama mana? Tu dia ada khilaf juga. Kalau kita belajar kitab fiqh satu mazhab saja, dia akan royak hak lagu tu, tak tahu dah hak lagu lain. Misalnya dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya sehari darah haid. Sekurang-kurang. Kalau kurang daripada sehari bukan haid, istihadah. Kalau sehari itu sudah dikira haid, walaupun hanya sehari. Sebanyak-banyaknya, paling banyak, paling lama 15 hari. Kalau lebih daripada tu tidak haid lah tu, istihadah. Tapi kalau setakat 15 hari haid lagi. Tetapi khilaf pula mengikut mazhab Imam Abu Hanifah tidak lagu tu. Sekurang-kurang haid 3 hari. Kurang pada 3 hari bukan haid, 2 hari pun bukan haid, dikira istihadah. Dia kena faham tu. Dia kira istihadah. Dan paling lama haid ni 10 hari, bukan 15 hari. Bukan 15 hari, 10 hari. Kalau lebih daripada 10 hari bukan dikira haid dah mengikut dia, tetapi dikira istihadah mengikut dia lah. Lepas tu banyak lagi mazhab-mazhab yang lain, kita tidak nak sebut lagi sekarang ni. Ada beza. Hak ni kata 2 hari, hak ni kata sekian hari, hak ni kata 17 hari, hak ni kata 18 hari, paling lama macam-macam lah hak tu. Maknanya pasal apa lagu tu? Pasal tidak ada hak tetap. Hak tetap sebenarnya. Hak disebutkan oleh Nabi SAW. Paling lamanya lagu ni. Ya semua boleh bersetuju. Boleh terima. Tak ada lagu. Kalau hak ni boleh terima, hak ni tak boleh terima, adalah sebab-sebabnya. Kalau hak ni boleh terima, hak ni pula tak boleh terima. Begitulah. Hadis yang terang, yang jelas tidak ada. Sebab itulah yang jadi khilaf itu. Supaya masalah apa nama ni, qasar nak jamak semayan, jarak dia musafir tu sejauh mana, tu pun banyak juga khilaf. Orang yang kata sejauh ni kurang daripada tu tak boleh, tapi orang yang kata kurang daripada tu lagi boleh. Dia ada lah cara dia tu. Walau bagaimanapun, kerana tidak ada hadis daripada Nabi SAW yang jelas, yang terang menyebutkan, maka sebab itu tidak ada ketetapan. Ada khilaf. Daripada sahabat ada. Tapi sahabat ni lagu ni tak tetap juga. Dengan sebab itulah jadi khilaf. Serupa juga dalam masalah istihadah ini. Baiklah, kita pergi, kita tengok tentang perempuan yang beristihadah. Istihadah
Kalau kita perhati perkataan dia ni, asalnya ha, ya, dha. Kalau hak tu ni tambah 3 dah tu, tambah 3 huruf. Asalnya haid. Ni istihadah lebih daripada haid, bukan haid. Maknanya daripada perkataan itu juga. Kalau kita perhati ni kelebihan bahasa Arab. Sama juga, dekat-dekat dengan dia juga, dia panggil haud. Ni ha, waw, dha. Dekat. Maknanya dia kolam. Maknanya tempat bertakung air banyak. Ni pun lagu tu juga ni, jenis bertakung juga ni. Jenis bertakung. Kemudian orang yang berpendapat perempuan yang mustahadah itu perlu meninggalkan sembahyang, tada'us salat tu macam mana kita terjemah perlu meninggalkan itu, lagu mana ambil perlu tu, sedangkan ini ayat ni jumlah khabariyah, tada'u jumlah khabariyah, lagu ni lah orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Lagu ni lah orang panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Walaupun dari segi lafaz dia tu berupa cerita, tetapi sebenarnya ini ada mengandungi makna perintah. Dalam istilah ni dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Banyaklah hak lagu ni. Misalnya dalam Quran sebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tidak boleh menyentuhnya. Kita terjemah tidak boleh, berarti kita memakai jumlah itu jumlah khabariyah. Tetapi setengah ulama dia terjemah tu jangan ada sesiapa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dengan makna jangan, bukan tidak boleh, jangan. Tidak boleh tu dengan makna jangan sentuh kecuali orang-orang yang suci. Bagi ni semua sepakat ni, semua baca lagu tu la yamassuhu, bukan la yamassahu. Kalau la yamassahu munasabah, kalau kita kata lam tu sebagai lam jazimah, la tu la jazimah, ni tidak. La nahi ke? Tidak. Semua terima la yamassu. Kalau kata la yamassu tu kan maknanya khabariyah lah, jumlah khabariyah. Pas lagu mana yang Fahai kata tak boleh tu? Mana larang tu? Dia kata lagu saat ni, kita kata saat ni lah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Bagi orang yang tak terima, apa dia kata nak pakai lagu tu? Pakai sebuah asal khabariyah jumlah tu jumlah khabariyah. Tidak boleh menyentuh. Sebab tu dia jadi khilaf pula. Tidak boleh menyentuh. Sebab tu kan orang tak ada air sembahyang tak boleh sentuh. Boleh sentuh. Quran boleh. Lepas tu apa makna? Tuhan kata tak boleh sentuh. Dan dia kata tak boleh sentuh, tiba-tiba boleh sentuh, tak nak jadi apa-apa. Adakah Allah SWT berdusta? Tu timbul. Tentu sekali kita kata tidak berdusta. Jadi makna tidak boleh di sini al-mutahharun tu bukan orang biasa. Orang biasa boleh sentuh. Hak selain daripada malaikat tu al-mutahharunnya. Hak tidak mutahharunnya macam iblis, syaitan, gapo tu. Hak tu tak boleh sentuh. Gitu maksudnya. Itu makna cerita dia benar, memang benar. Maknanya Quran yang sampai kepada Nabi SAW ni tidak diragui kebenarannya. Pasal apa? Ia tidak disentuh. Apatah lagi nak kata dia ambil daripada langit. Yang ambil tu daripada langit malaikat yang suci al-mutahharun. Kok tu dia dia tak sih. Tu faedahnya. Tapi di sini tak boleh. Di sini kita tak boleh pakai jumlah khabariyah, tak boleh. Semua sepakat ulama. Ada kalanya sepakat, ada kala tidak sepakat. Seperti tadi tidak sepakat. Ada kalanya sepakat macam sini. Kita tidak boleh terjemah mana perempuan yang mustahadah itu, yang mengalami istihadah itu boleh meninggalkan sembahyang pada masa-masa haid dia. Boleh meninggalkan sembahyang. Kalau tak tinggal apa tak apa. Hanya boleh, harus.
Dia jadi makna lagu. Sedangkan tak ada siapa kata boleh apa nama ni, meninggalkan sembahyang dan boleh juga bersembahyang. Tak boleh sembahyang ke mana-mana pun, kena tinggal sembahyang. Apa kena tu mari mana? Kena. Dia mari daripada itulah apa nama ni, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dengan makna tidak boleh, perlu meninggal, mesti, bukan harus. Boleh tu lain, harus tu lain. Mana ada pilihan, sini tak ada pilihan, mesti, perlu. Itulah sebabnya kadang-kadang terjemah tu payah kalah. Terjemah. Kadang-kadang kita tengok orang terjemah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji. Hamdu tu kan maknanya puji. Apa tidak kata puji itu bagi Allah? Mari mana segala tu? Kalau kita tengok dalam terjemahan ni, segala puji, mari mana segala. Tu dia kena orang pandai tu, orang mengaji lah. Dia mengaji lah tu, sebab tu dia bubuh segala tu. Sebab dia pakai alif lam tu, alhamdulillah, alif lam istighraqiyah. Alif lam tu dengan makna tu. Ataupun alif lam tu alif lam jenis pun dengan makna segala jenis puji. Lepas tu panjang lah nak ceritanya. Dari segi terjemahan tadi perlu kita berhati-hati. Tada'u salah fi iddatil ayyam allati kanat tahidu, yang biasa dia mengalami haid pada hari-hari itu. Pada hari-hari itu dia perlu meninggalkan sembahyang. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Beliau berkata, ada seorang perempuan yang tuhraku, yang mengalirkan, yang melimpahkan ad-dima, darah. Dia guna dalam bentuk jamak di sini. Maknanya darah yang keluar tu banyak sangat. Dalam riwayat yang satu lagi tu dia kata ad-dam, darah saja, mufrad. Sini nak menunjukkan banyak sangat darah yang keluar itu. Di masa Nabi SAW, dia pun minta Ummu Salamah biar tanya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, dia kena perhati, dia kena ingatlah, cuba ingat, perhati hari-hari dan malam-malam yang biasa sebelum ini dia mengalami haid dalam setiap bulan, hari gapo. Dia cuba ingat sebelum dia mengalami darah istihadah ni, dia hari gapo dia mengalami haid. Jadi apabila masa tu sampai, dia kena tinggalkanlah sembahyang. Dia perlu meninggalkan sembahyang. Faltatruk as-salah, maka hendaklah dia meninggalkan sembahyang qadar hari-hari tersebut dari setiap bulan lah. Yang ni kalau awal bulan 6 hari setiap awal bulan. Kalau tengah bulan begitulah seterusnya. Apabila hari-hari itu berlalu, jadi habis, seperti mana sebelum dia mengalami istihadah lah. Apabila hari itu habis, maka hendaklah dia mandi dan bercawat dengan kain. Mandi dan pakai cawat, istaghfir, pakai cawat atau pakai sesuatu lah yang dapat menahan darah. Kemudian dia bersembahyang. Dia bersembahyang. Hadis yang kedua lagu tu juga, hak tu jugalah, cuma dia sebut ad-dam. Fa idza khallafat dhalika wa hadarat as-salah faltaghtasil faltaghtasil dan seterusnya. Makna hadis ni, riwayat yang kedua ni, sanad yang kedua ni mengikut sanad yang kedua serupa juga dengan riwayat yang pertama dari segi maknanya, walaupun dari segi lafaznya tidak sama 100%. Seterusnya riwayat yang ketiga pun lagu tu juga, tuhraqud dam. Riwayat yang pertama
tuhraqud dima. Hak ni khallafathunna, tadi khallafat dzalika. Tadi ni khallafathunna. Hunna tu balik kepada al-layali wal ayyam tu lah. Wa hadaratis salah faltaqtasil wa saqa ma'na. Makna dia. Jadi apabila dikata wasaqa ma'nahu ni, riwayat ini sepenuhnya tidak sama dengan riwayat yang mula-mula dari segi lafaz dia. Hanya makna dia sama. Makna dia apa dia? Nabi SAW suruh dia tinggalkan sembahyang ataupun tidak bersembahyang pada hari-hari yang biasa dia mengalami haid. Dan seterusnya. Kau ni pun lagu tu dia mari banyak ni. Faltatruk as-salah qadra dhalika thumma idha hadaratis salah faltaghtasil walitastadhfir. Dia nak cerita lafaz tu berbeza. Thumma tusalli sama juga mana dia. Kemudian kisah ni juga kata dia Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, tada'us salata wa taghtasil. Tada'us salata. Tadi kata faltatruk as-salah faltaghtasil. Hak ni tada'us salah sama seperti dalam tajuk ni. Dalam tajuk tada'us salah fi iddatil ayyam. Sini pun lagu tu juga. Dia tidak kata li tada'is salah, tapi tada'us salah. Yang ni juga jumlah khabariyah. Wa taghtasil ni pun jumlah khabariyah juga, tetapi insya'iyah maknan. Maksudnya suruh, bukan cerita saja. Suruh juga mandi fi ma siwa dhalik, pada selain hari kotor tu, hari haid tu. Wa tastadhfir bi thawbin wa tusalli. Begitulah seterusnya. Kemudian dalam riwayat-riwayat tadi disebut ada seorang perempuan minta Ummu Salamah gini-gini, beberapa riwayat. Gitulah kebanyakan. Tak ada disebut perempuan itu namanya siapa orangnya. Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub ada sebut nama perempuan itu ialah Fatimah binti Abi Hubeish. Itu dia nak cerita. Fatimah binti Abi Hubeish. Imam Abu Dawud nak menceritakan kepada kita, kadang-kadang sesuatu hadis ini kita tidak dapat kejelasan lah. Tak dapat kejelasan dalam hadis itu tentang orang-orang yang tertentu. Disebutkan secara mubham, secara samar. Macam di sini seorang perempuan itu nama ke dia. Kadang-kadang untuk kita mengetahui nama perempuan itu misalnya, kita kena tengok banyak turuk riwayat dia. Banyak jalan-jalan riwayat ni, isnad yang banyak tu tengok baru jumpa. Kalau kita tengok tak jumpa. Maka mungkin kita berkata ada seorang perempuan bertanya, bapa susuk perempuan itu, nama orang perempuan itu siapa dia? Orang perempuan. Orang perempuan itu boleh pakai ke tidak? Takut timbul lagu tu pula. Nah, maka kita kata ini hadis ni munqati, putus pula. Sanad dia tu putus lah. Kalau dalam keadaan biasa bawah lagi tu tidak jelas nama siapa dia orang itu, disebut seorang perempuan atau seorang lelaki saja tidak memadai dalam riwayat hadis ni. Dia dipanggil hadis itu masih lagi munqati, putus lagi, tidak bersambung sanadnya. Takut-takut kita kata gitu. Jadi untuk mengetahuinya kita kena tengok banyak riwayat lah. Dan berhubung dengan hak ni dia ada kitab suku pula dalam ilmu hadis ni, luah pula bidang dia tu. Dia panggil al-mubhamat. Dia panggil al-mubhamat min al-asma'. Nama-nama yang sama dalam kitab hadis ni, perawi-perawi hak sama, seorang lelaki, seorang ansari, seorang muhajir, siapa dia? Tidak jelas. Hak lagu tu datuk orang tu, datuk dia tu nama apa? Dia meriwayatkan dari ayah dia, dari datuk dia. Ayah dia tu nama apa? Datuk dia tu nama apa? Kadang-kadang kalau kita tengok sekali lalu tak jelas. Untuk mendapat penjelasan tu kita kena tengok banyak turuk. Itulah kerja ulama hadis. Dan akhir sekali mereka buat kitab lah tentang sama-sama tadi tu.
Jadi banyaklah pula kerjanya. Hak sama-sama tu kadang-kadang jelas, hak sama tu sorang tu tak ada khilaf. Ada kalanya hak sama tu bila cari-cari, ada beberapa orang ni. Orang ni lain-lain. Pak mana ni? Peristiwa sama ke peristiwa lain? Kau dia ada dua nama, dia pakai dua nama. Kau lagu mana? Banyaklah perbahasannya. Ini semua dilakukan oleh ulama hadis tidak kerana lain, melainkan untuk menjaga hadis. Untuk jaga hadis. Tu je. Semua kalau tidak tak cara. Sebab nak jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mengikut adat. Perempuan itu tidak bersembahyang pada hari-hari hak biasa dia mari haid. Ini orang panggil mu'tadah lah. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan tentang perempuan mu'tadah. Mu'tadah apa makna? Perempuan yang sudah maklum dah kebiasaan dia mari kotor pada masa mana. Pada masa itulah dia meninggalkan sembahyangnya, tidak boleh bersembahyang. Adapun selepas pada masa tu dia kena sembahyang lah. Dia kena bersembahyang. Dia kena bersembahyang. Ini baru kita boleh, iaitu di antara apa nama ni pak tadi, perempuan musta'adhah tu mu'tadah yang kita dapat. Hukum mu'tadahnya sudah terdapat di dalam hadis ini. Litanzur iddatal layali wal ayyam allati kanat tahidhuhunna min asy-syahr qabla an yusibaha. Dan begitulah hak seumpama itulah. Kemudian orang panggil adat-adat ni, kita nak ambil kira perempuan ni dikira dia sudah biasa dah lagu. Biasa ni berapa kali? Berapa kali? Situ khilaf. Ada yang mengatakan sekali. Kalau katakanlah dia mari kotor tu sekali je. Dia ingat tu bulan lepas dia mari kotor, baru mari kotor bulan lepas. Baik, bulan lepas tu mari kotor tu awal bulan, katakanlah awal bulan. Bulan yang kedua tak berhenti dah darah. Bulan yang ketiga pun begitu juga. Jadi adakah di perempuan ini mu'tadah dah? Sudah jadi kebiasaan dia, atau kena dua kali dia mengalami 2 bulan betul-betul di awal bulan, atau 3 bulan betul-betul di awal bulan, ataupun tidak betul-betul pun sudah beberapa kali dah, sudah banyak kali dah. Dia mari kotornya dan dia maklum hak dia mari kotor tu dia awal bulan, sekurang-kurangnya 3 kali dah, walaupun tidak betul-betul dia maklum dah. Itu orang panggil beradat. Ada ulama mengatakan kena 3 kali baru orang panggil adat. Ada mengatakan tidak, 2 kali. 2 kali pun tak apa dah. Ada yang mengatakan sekali pun tak apa dah, sekiranya dia ingat. Dengan sebab itu penting, maknanya anak-anak hak mari kotor ke apa tu, ibu bapa dia kena ambil tahulah. Dia kena ambil tahu tentang anak dia tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi hak bulan seterusnya tu macam mana nak jadi. Takut-takut dia jadi mutahayyirah. Mutahayyirah hak bingung tadi, hak tak tahu, tak dapat menentukan dia ni macam mana, dia tak ingat. Jadi apabila jadi mutahayyirah susah. Hukum tentang mutahayyirah ni lebih berat. Lebih berat berbanding dengan hak lain. Berbanding dengan hak lain. Sehingga ulama-ulama, mana bukan semualah, ada khilaf lah, mengatakan mutahayyirah ni kena sembahyang sama sepanjang bulan. Dia muka tak tahu bila hak mari kotor, bila hak mari kotor, muka tak tahu. Itu beratlah hukum dia ni. Dengan sebab itu perlu kita tahu untuk hukum ni. Dari segi hukumnya banyaklah berkait dengan haid ni, banyak berkait dengan haid. Walaupun kata dia haid saja, dia bukan sekadar haid saja, dia berkaitan dengan haid, dia banyak lagi hukum-hukum yang lain. Beribu-ribu lah banyak hukum-hukum yang lain ada kaitan dengan haid.
Ini dari segi hukum. Kemudian dari segi kesihatan pun perlu juga. Tengok anak-anak kita tu, adik-adik kita. Sebab apa? Sebab kita nak tahulah sihat ke tidak. Kalau keluar darah tu makna sihat. Tak keluar tu tak sihat. Supaya kencing lah. Tak keluar tu tak sihat. Supaya peluh. Tak keluar tu sihat. Keluar tu sihat. Kalau tidak keluar tu tidak sihat. Bila gitu kita kena tahulah hak sihat. Lepas tu kalau lebih tak kena gaya, hak keluar tu kalau istihadah, itu menandakan dia tidak sihat. Apabila tidak sihat, tak boleh biar gitulah. Kena beri berubah lah. Kalau keadaan tidak tetap tu kurang molek dah tu. Kurang molek dah tu. Keadaan tidak tetap. Kadang masa ni. Aku kurang molek dah tu. Dia kena hak moleknya, ia tetap sama. Tu hak molek. Dan tidak ada rasa sakit ataupun mulah perut gapo pada ketika nak mari kotor ataupun mari kotor. Sekiranya ini tanda belaka ni, tanda. Kalau mari kotor, tanda perempuan itu sudah layak menjadi ibu, boleh. Dia boleh mengandung dah tu. Lepas tu hukum sembahyang, wajib sembahyang lah tu. Dan macam-macam lagi lah, hak lain-lain lagi. Begitu juga kalau dia sakit, kena berubat. Lepas tu sakit ke apa? Nak kena tahulah. Itu pentingnya kita tahu hukum ataupun cerita haid dan istihadah itu. Apabila pergi cek boleh tahulah, kerana ketumbuhan ke di dalam rahim dia tu, ataupun kerana macam-macam lah sebab. Macam-macam sebab. Dia ada sakit apa-apa sakit ke, batuk kering ke, gapo ke, boleh jadi keluar darah istihadah itu. Jadi nak tahulah. Ataupun kerana persetubuhan yang tak kena cara kau, boleh jadi juga berlaku istihadah, boleh jadi juga. Jadi nak tahulah. Dengan sebab itu perlu kita tahu sangat tentang haid dan istihadah ini. Begitu juga boleh tahu tentang kesihatan seseorang itu. Kesihatan seseorang itu. Kalau tak tutur lagu tu, maknanya kalau sekiranya sepatutnya seperti mana seorang doktor, kalau orang perempuan, dia kena tanya beberapa perkara. Di antaranya tanya lelaki perempuan pun tanya belaka. Berak macam mana, kencing macam mana, tidur macam mana, makan macam mana. Kalau orang perempuan, soal lagi, mari kotor macam mana, mari kotor macam mana. Itu penting. Tak boleh bagi ubat tak tu kali, mari kotor lah. Begitu juga bagi orang yang nak kahwin, tidak salah kalau dia tanya mari kotor dia macam mana. Penting tu. Kalau tidak boleh jadi macam-macam penyakit, susah. Nak lekat anak pun susah, macam-macam lah. Kepada orang yang nak anak sangat, maknanya penting tu kena tahu benda-benda tu. Tidak salah kalau dia tanya macam mana mari kotor dia. Sebab itu semua menentukan juga kesihatan seseorang perempuan. Baiklah. Seterusnya, ini nampaknya Imam Abu Daud sependapat dengan Imam Abu Hanifah di sini. Begitu juga dengan Imam Bukhari, yang mana dia lebih mengutamakan mu'tadah, adat itu lebih diambil kira. Kalau satu orang perempuan itu dia selain daripada dia ada adat dia, mana biasanya dia mari kotor awal bulan, satu lagi dia boleh kena haid dia cam haid dia ataupun bukan haid. Hak mana kita nak utamakan? Hak mana kita nak utamakan? Sekiranya berlaku begitulah, dia dakwa dia boleh kena darah haid dia, dan darah hak tidak haid dia boleh kena. Satu lagi, dia dakwa dia mana sudah ada kebiasaan dia, yang ni keluar haid tu awal bulan ke tengah bulan ke berapa tarikh dia, berapa hari dia sudah tahu dah. Kita nak utama hak mana? Situ masalah. Imam Abu Daud ni nampaknya dia mari hak ni mula-mula, lepas tu dia tekan hak ni hak banyak.
Hak ni hak banyak, menunjukkan dia setuju hak ni, iaitu kena utamakan adat dia berbanding beza tu, nak beza tu. Tetapi Imam Syafi'i kata utamakan hak beza tu kalau dia boleh beza. Kalau dia boleh beza, utamakan hak tu, tidak diutamakan adat dia. Kalau dia tahu darah haid dia mari lagu ni warnanya, tiba-tiba kemudian ketika dia mari istihadah juga tu, darah tu mari hak biasanya dia mari awal bulan haidnya, tapi ketika mari istihadah ni hak lagu tu, hak lagu haid tu dia cam tengah bulan atau penghujung bulan, dikira hak dia kena, bukan dikira hak kebiasaan mengikut Syafi'i. Itu masing-masing. Tapi masing-masing dia ada alasan dia sendiri pula. Dia kata tak mesti darah haid tu serupa sama, boleh jadi dia berubah-ubah mengikut keadaan makan seseorang tu, keadaan cuaca, boleh jadi berubah-ubah. Boleh jadi peringkat umur dia, peringkat ni, warna dia lagu ni. Jadi kita tak boleh pakai sangat tu. Dengan sebab itu kita kena pakai hak adat. Hak pihak ni kata adat tu pun bukan boleh tentu juga. Mesti ke seorang perempuan tu apabila dia keluar haid pada masa tu sama-sama umur dia akan keluar pada masa tu? Tak mesti juga. Jadi ini masalah ijtihadi, masalah ijtihad lah, masalah ijtihad. Kita nak pakai hak mana itu terpulang. Begitulah cara pengajian hadis ni. Kalau kita ngaji fiqh, dia bisa lagu tu kita tak tahu dah lah cara lain. Suka kau kita, tidak suka kau memudahkan kita atau tidak memudahkan, tak boleh soal. Tapi kalau mengaji hadis tak boleh kena royak lagu saat ni. Sebab apa benda ni benda khilaf. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, ijtihad masing-masing. Masing-masing ada alasan tu. Dan ada hadis masing-masing. Cuma orang ni utamakan hadis ni, orang ni utamakan hadis ni. Gitulah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, perkara yang kedua, walaupun ada dalam hadis yang pertama tadi, dalam hadis bahagian yang pertama ni, tetapi tidak begitu jelas. Tapi dalam hadis hak peringkat yang kedua ni, cuba kita tengok, dia ada sebut ni hadis hak nombor 280 ni. Nabi SAW kata itu kerana gangguan pada orang saja. Tengoklah apabila kotor engkau itu, mari kotor engkau tu, masa mari kotor engkau itu datang, maka jangan kau sembahyang. Dan apabila telah berlalu masa mari kotor engkau itu, qur'uki fatatahhari, maka bersucilah. Kemudian salli ma bainal qur' ilal qur', bersembahyanglah di antara masa mari kotor tu hingga ke masa mari kotor satu lagi. Antara tu kamu sembahyang. Hak nak ceritanya apa? Sini salah satu khilaf juga dia. Imam Syafi'i kata quru dengan makna suci daripada haid. Itu makna quru. Imam Abu Hanifah kata quru tu dengan makna haid. Haid tu sendiri. Quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Situ khilaf. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan, yang ni ada haid lah, edah dia kena menahan dirinya, tak boleh menikah, tak boleh apa, selama 3 quru. 3 quru. 3 quru tu apa makna? Imam Syafi'i kata 3 kali suci. Yakni suami dia cerai dia pada ketika suci. Katakanlah suami dia cerai dia pada ketika suci, satu suci, lepas tu mari kotor, suci yang kedua celah tu, lepas tu mari kotor pula, mari kotor yang kedua, lepas tu suci yang ketiga, mari kotor yang ketiga dak lagi, suci yang ketiga ni sudah suci dah.
Mana dia sudah habis dah iddah dia mengikut Syafi'i, sebab bagi dia 3 kali suci daripada haid. Tapi bagi Imam Abu Hanifah tidak, 3 kali mari kotor, 3 kali mari kotor. Maknanya kalau suami dia saat ni cerai, saat ni pada ketika suci tak kira suci ni, tak kira. Lepas tu mari kotor, sah mari kotor, lepas tu suci, lepas tu mari kotor pula yang kedua, 2, lepas tu mari kotor pula yang ketiga, melepas pada tu barulah habis iddah. Maknanya jangka masa iddah dia tu lebih panjang. Tapi mengikut ni hak kata quruk ni dengan makna suci, pendek jangka masa iddah dia tu, lebih pendek. Apa faedahnya? Faedah tu masing-masing nampak lah. Dari segi hujah, dari segi dalil sokongan, orang yang mengatakan quruk tu dengan makna masa mari kotor, ni hadis ni ada ayatnya di sini, iaitu apabila mari masa mari kotor engkau maka jangan sembahyang. Bukan apabila mari masa suci engkau maka jangan sembahyang. Masa suci engkau tu kena sembahyang kau tu. Jadi makna quruk di sini dengan makna gapo, dia tanya. Dengan makna gapo? Dengan makna mari kotor. Sebab tu tak boleh sembahyang. Dalam hadis ni ada. Ayat Quran tu hak sesuainya kena cari hadis lah, hak sesuai. Kita nak ubah makna ke dia. Hak dalam hadis ni di sini dengan makna mari kotor, bukan dengan makna suci. Dia kata. Ni dalil yang menyokong pihak yang mengatakan quruk tu dengan makna mari kotor. Ni dari segi dalil sokongan. Dari segi hikmah dia pula, dia kata kalau 3 kali suci ni baru pasti jelas betul perempuan ini tidak mengandung. Barulah kalaulah dia nak menikah orang lain pun jelas dah suci rahim dia tu. Jadi 3 kali mari kotor tu cukup untuk istibra', yakni untuk menyucikan rahimnya, jelas. Tapi kalau tidak 3 kali, boleh jadi ada kemungkinan lagi, ada kemungkinan dia lekat. Kata mereka dari sudut tu pula. Tapi kata orang yang dia kata quruk dengan makna suci, 3 kali suci, dia kata cukup dah tu. Apabila mari kotor tu tanda tidak lekat dah lah tu. Tidak lekat dah lah. 2 kali, lebih-lebih lagi. Tak menandakan tidak lekat perut dah tu. Lepas tu yang ketiga tu suci tu, dia sudah menikah. Maknanya lebih cepat, memudahkan dia untuk berkahwin. Ada kebaikan, habis iddah cepat, mudah boleh nikah dengan orang lain. Dan si suami ni pun kena cepat-cepat sikit lah memikir ke mana-mana pun, iddah dia habis. Tak boleh main-main lama, bukan lama lah. Itu faedah dia, masing-masing nampak lah. Seterusnya ada masalah sikit di sini, iaitu hadis nombor 279. Riwayat daripada Aisyah, dia berkata Ummu Habibah bertanya Nabi SAW. Ummu Habibah ni, Ummu Habibah mana? Ummu Habibah isteri Nabi SAW ke? Tidak. Ummu Habibah binti Jahsh, iaitu ipar kepada Nabi SAW. Hak baru ni kita jumpa Zainab binti Jahsh, adik-beradik dia Ummu Habibah. Adik-beradik dia ni 3 orang. Dalam kitab-kitab hadis kita jumpa ketiga-tiganya mengalami istihadah. Ketiga-tiga. Ummu Habibah hak ni isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Zainab mari istihadah juga. Zainab isteri Nabi SAW. Dan yang ketiga Hamnah binti Jahsh, isteri kepada Talhah. Hak tu pun mari istihadah juga. Jadi istihadah ni, hukum istihadah kebanyakannya berkisar di sekitar 2-3 orang ni yang menjadi rujukan dalam masalah istihadah. 2-3 orang. Ummu Habibah bertanya Nabi SAW tentang darah. Aisyah berkata, dia ni kuat tubik darah lah. Kalau dia duduk dalam besen dia tu penuh dengan darah, merah. Begitu. Mana dia mandi duduk dalam besen lah kira-kira. Lepas tu bukan maknanya duduk dalam besen tu lepas tu pakai bangun gitu je. Tidak. Dia basuh pula lah. Duduk dalam besen itu salah satu cara pada masa tu untuk menyekat darah.
jadi sejuk sikit. Bila sejuk sikit tu dia darah tu tidak mengalir kuat sangat ataupun berhenti sementara. Sebab tu yang suruh mandi tu, lepas tu baru pergi sembahyang. Takut ketika sembahyang tu kuat sangat keluar darah lah. Itu sebab disuruh duduk di dalam besen tu. Bukan apa, mana kalau ada cara lain yang boleh menghalai darah tu, boleh buat cara lain. Bukan mesti dia kena buat lagu ni, tak mesti. Ini adalah salah satu cara. Nabi SAW kata, umkuthi, kamu duduklah. Duduk dimaksud dengan tidak bersembahyang selama haid menahan engkau dari bersembahyang. Selama tu thummaghtasili, yakni pada masa biasa kamu mari haid tu, thummaghtasili, kemudian engkau mandilah, yakni sebagai bersuci dari haid. Lepas pada tu sembahyanglah. Hak ni pun menunjukkan dia ni mu'tadah juga. Ni Ummu Habibah ni termasuk dalam mu'tadah juga, maknanya sudah ada adat dia, kebiasaan dia. Nabi SAW suruh tidak bersembahyang pada hari-hari dia mari kotor. Semua sini hak naknya. Hak ayah anak kata ada masalah sikit. Qala Abu Dawud wa rawahu Qutaibah. Saat ni mula-mula saat ni Imam Abu Dawud ambil daripada Qutaibah bin Sa'id, wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib. Qutaibah tu guru dia. Qutaibah meriwayatkan hadis ini, hadis hak ni hak dia baina adhafi hadis Ja'far bin Rabi'ah fi akhirih. Sini. Sebab dia dalam Abu Daud ni hak qala Abu Daud, hak tu hak masalah ni, hak tu hak payah sikit. Dan hak tu hak seni dia je. Seni dia duduk situ. Seni dia. Kalau perbahasan sanak, perbahasan gapo duduk situ. Dan hak ni lah hak tempat hak payah dalam Abu Daud. Hak lain tu kalau nak kira hak lain serupa ya, kita hadis ni lebih kurang. Hadis dia tu. Kemudian ada hak beza lah, macam dalam ni hak ni qala Abu Daud. Kita sudah terjemah dah tadi dan baca lagu tadi lah. Satu lagi lagu ni bunyinya, warawahu Qutaibah bayyana id'afa hadis Ja'far bin Rabi'ah. Gitu dibaca lagu tu. Qutaibah meriwayatkannya di mana dia menerangkan kedhaifan hadis Ja'far bin Rabi'ah di akhirnya. Hak tu, hak ni tak kena terjemahan lagu tu dan baca lagu tu tak kena. Hak kenanya supaya kita baca mula-mula tadi, supaya yang diterjemah tadi lah. Warawahu Qutaibah baina, mana zaraf bukan fi'il madhi, baina ad'af bukan id'af, baina ad'af fi hadis Ja'far. Mana Qutaibah meriwayatkan hadis ini di antara sekian banyak hadis Ja'far bin Rabi'ah. Di akhirnya, jadi di akhir catatan hadis Ja'far bin Rabi'ah. Ali bin Ayyash, Yunus bin Muhammad meriwayatkan dari Laits. Saat ini Qutaibah meriwayatkan dari Laits. Ni ada lagi orang lain selain daripada Qutaibah yang meriwayatkan daripada Laits, dua orang, iaitu Ali bin Ayyash dan Yunus bin Muhammad meriwayatkan dari Laits. Kedua-dua mereka mengatakan Ja'far bin Rabi'ah. Ja'far bin Rabi'ah. Tapi dalam riwayat Qutaibah tak ada sebut Ja'far bin Rabi'ah tu, hanya disebutnya Ja'far saja. Tengok tadi kan? Dia kata an Yazid bin Abi Habib an Ja'far an Ira. Ja'far mana? Tak ada sebut. Dalam riwayat Qutaibah dia tak ada sebut. Imam Abu Daud tujuan dia kata qala Abu Daud, dia nak ceritanya yang dimaksudkan dengan Ja'far dalam isnad ini ialah Ja'far bin Rabi'ah, bukan Ja'far lain, bukan Ja'far lain. Dalil dia ada dua. Yang pertama yang disebutkan saat ni, dua orang lain selain daripada Qutaibah ni, iaitu Ali bin Ayyash dan Yunus, meriwayatkan daripada tok guru Qutaibah tu juga, Laits. Dia ada sebut Ja'far bin Rabi'ah.
Maknanya Ja'far di sini Ja'far bin Rabi'ah, bukan Ja'far lain. So, dalil yang kedua, Qutaibah ni sendiri dia meriwayatkan hadis ini di antara sekian banyak hadis-hadis Ja'far bin Rabi'ah. Sekali dengar macam musnadak lah dia letak ni riwayat Ja'far bin Rabi'ah. Ketika dia buat mari sekian banyak hadis Ja'far bin Rabi'ah dalam kitab dia tu, catatan dia tu, hak ni pun ada dalam hak tu juga. Ini menunjukkan bahawa hadis ini ialah hadis dari Ja'far bin Rabi'ah, bukan Ja'far lain. Tu tujuan maksud. Tu je benda rekah. Yang ketiganya, tak apalah hak ni tidak dalil lah ni. Yang ketiga, kita nak cerita kekeliruan dalam hadis. Hak ni boleh kira lagi. Boleh kira lagi, tak apalah kalau setara ni. Sebab dia tidak lafaz hadis. Dia hanya menceritakan sanad hadis. Walaupun penting juga. Sebab apa? Kalau kita kata bayyana id'af hadis Ja'far, maknanya Qutaibah mengatakan hadis Ja'far ini dhaif. Oh, itu tak kena. Sebab apa? Tak ada siapa pun kata dhaif ni. Oh, ni ada belakang dalam kitab mana-mana pun. Kalau kita nak kata hadis ini dhaif, ki apa? Ki Ja'far. Ja'far ni sudah jelas Ja'far bin Rabi'ah. Dan Qutaibah sendiri pun menganggap Ja'far ini sebagai perawi yang thiqah, mana orang yang boleh diterima, hujah juga. Jadi bagaimana dia akan mengatakan hadis ini dhaif pula? Dengan sebab itu tak boleh. Tetapi dalam setengah-setengah kitab, misalnya kitab kita ni, tak tahulah, orang tak serupa tu tak tahulah. Hamzah ni alif tu lah, alif. Hamzah tu duduk bawah alif. Yang mana kebiasaannya dia memberi makna alif tu bagi bawah, Hamzah tu bagi bawah. Id'af lah, kena baca lagu tu. Id'af makna menganggap dhaif, mengatakan dhaif. Hak tadi baina ke bayana tu tak ada baris. Tak ada baris. Kalau kata apa ni baina id'af, apa makna? Tak ada makna. Di antara dia mendhaifkan hadis, tak ada makna. Kalau kata bayana, munasabah dari segi makna dia. Mana dia menerangkan bahawa hadis Ja'far bin Rabi'ah ni di akhir catatan dia tu sebagai hadis yang dhaif. Nasabah. Kalau kita kata bayana dan id'af. Tetapi itu tak betul. Sebab apa? Sebab tak ada siapa pun kata bahawa Ja'far bin Rabi'ah ni perawi yang dhaif. Dan hadis ini hadis yang dhaif, tak ada siapa pun kata. Sebab tu Qutaibah sendiri pun tidak kata hadis ni dhaif. Cumanya kalau kita silap baca, jadi lagu tu. Ana kata sani, iaitu kalau hak sanad ni boleh kira. Kalau hak dalam hadis, misalnya dalam hadis Bukhari disebutkan bunyi lagu mana? Laula banu Israel lam yakhnazil lahm walaula Hawa lam takhun untha zawjaha ad-dahr. Lam takhun untha zawjaha ad-dahr. Apa makna dia? Kalau tidak kerana Bani Israel, nescaya daging ni tidak jadi hapa, tidak jadi busuk. Dan kalau tidak kerana Hawa, nescaya orang perempuan tidak mengkhianati suaminya sekian lama. Itu kerana keliru lah tu. Silap baris, silap titik, sudah. Ini orang panggil hadis mushaf. Hadis mushaf. Mushaf ni kadang-kadang dalam sanad, kadang-kadang dalam matan boleh berlaku. Hak sebetulnya, sebab tu kita tengok dalam kitab Bukhari yang kita duduk belajar juga, kitab Bukhari, di setengah-setengah tempat dia bukan kata lam takhun untha zawjaha, tetapi lam tahnu untha zawjaha ad-dahr. Kalau kita mengikut ayat pertama tadi, lam takhun untha zawjah, makna paruk dan tidak menepati kenyataan, hak sebenar. Baiklah, kalau kita mengikut zahir hadis tu, kita kata kalau tidak kerana Bani Israel, daging ni tidak jadi hapok, tidak jadi busuk. Seseolahnya sebelum pada Bani Israel dideraka kepada nabi-nabi dia, daging ni tak apa, tak bubuh dalam peti sejuk pun tak apa. Seseolahnya lagu tu, tak duduk di tempat sejuk pun tak apa, tidak busuk. Sedangkan tidak begitu maksud hadis ini, tidak begitu.
Hak ni tak apalah, tu betul dah. Dari segi paris gapo tu tak ada apa dah. Cuma dari segi pahaman, maksud hadis itu Bani Israel lah mula-mula simpan daging kurban gapo ni. Tidak kata bagi kepada orang fakir miskin. Lepas tu orang kita kemudian ni pesen simpan tu ikut Bani Israel lah tu. Gitu maksudnya. Kalau nak kira hak Tuhan naknya lagu mana? Bila korban tu bagi-bagilah, jangan disimpan-simpan. Kalau perlu bagilah. Jangan simpan-simpan. Buat apa nama ni pekasan, kalau kita kata buat apa ni kering kau, tak perlu lagu. Hak mula-mula buat lagu tu Bani Israel lah. Itu maksudnya. Yang kedua, kalau tidak kerana Hawa, maka perempuan tidak berkhianat kepada suaminya sekian lama. Maknanya Hawa itulah buatan ni anak cucu Hawa itulah. Sebab Hawa tu dia khianat kepada Adam, maka anak cucu dia ni pun jadi lagu tu lah, sebab mengikut dia hak perempuan tu. Sebab tu dia khianat kepada suami dia sekian lama. Jadi Hawa itu khianat, dikatakan khianat. Sebenarnya itu tak ada kena-mengena. Tak betul tu khianat tu. Khianat apa mana? Hak tak betul. Hak tak betul. Khianatnya khianat apa ni, pada dia apa ni, pujuk Adam untuk makan pokok tu yang Tuhan larang. Dialah yang pujuknya, padahal tidak lagu tu. Hak dalam Quran sebutnya Adam dulu, bukan Hawa. Tapi cerita tu dibawa, itulah kata mula-mula khianat, padahal tak betul lagu tu. Lepas tu betul kau dia khianat mana? Kalau tak ada tu, dah tak ada arah nak cari, sebut tu. Sedangkan hak tu tak betul. Tak betul. Lepas tu kalau kita tengok dari segi kenyataan, ya, kau orang perempuan yang khianat pada suami dia. Suami berapa ramai yang khianat pada suami, isteri dia. Apakah kita nak kaitkan pula sebab Adam tu khianat, maka keturunan dia ni pun khianat juga? Hak lelaki ni tak kena belaka tu, tak kena. Maknanya kalau Hawa tu dia khianat, orang lelaki ni pun yang dia ada khianat, kira-kira je Adam tu ada jugalah khianat tu, kira khianat apa? Tak kena. Lepas tu bukan orang perempuan saja yang khianat kepada suami dia, orang lelaki pun berapa ramai yang khianat kepada isteri dia sekian lama, bukan sementara, lama. Tak kena belaka tu. Yang betulnya lam tahnu untha zaujaha ad-dahra. Tu beza. Hak tu lam takhun. Nu tu, hak nu titik tu nya pergi tempat kha. Lam takhun. Lepas tu baris dia tukar. Makna dia, kalau tidak kerana Hawa, nescaya tidaklah perempuan ini merindui suaminya sekian lama. Tu baru betul. Beza tu. Yang Hawa tu sebab dia lama terpisah, rindu kepada Adam. Jadi kerinduan itu menurut kepada anak cucu dia, hak perempuan. Sebab itu perempuan dia boleh rindu kepada suami dia. Hak lebih kuat rindunya sebut perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan hak lebih kuat rindu dan lebih tahan lama. Kalau nak kira, tidak nikah, tidak gapo pun. Beza dengan orang lelaki. Kalau mati bini tak lama nikah. Orang perempuan ramai pak mati tak nikah. Sebab apa? Dia merindui suami dia. Baru sesuai, baru tak ada buruk siapa-siapa, tak ada tak molek siapa-siapa. Itulah kerana benda-benda lagu ni, benda-benda lagu ni. Kalau dalam hadis jadi parok teruk benar. Sebab apa? Jadi tak molek lah. Nabi SAW ni nampak berat sebelah, bela orang lelaki sama. Itulah sebabnya kadang-kadang orang jadi setengah-setengah kalangan tu marah kepada orang lelaki, marah kepada Islam. Dia kata Islam ni menyebelahi lelaki. Bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Sebab apa? Tak boleh kata ke dia juga. Iyalah salah juga dia tu pun. Masalahnya orang yang mengajar ni pun dia tak kena juga cara. Sebab lagu tu lah yang disebarkan. Lagu tu lah yang disebarkan. Jadi orang yang mengaji, yang juru benar pun payah nak jumpa. Maka timbul kebencian kepada agama. Asalnya bukan silap agama, tetapi silap orang yang membawa agama. Tu je sebenarnya. Dan silap tu mari mana? Benda-benda gini, benda-benda gini. Itu bahaya. Seterusnya
Oh ni panjang lagi nampak ni. Kita kena berhenti sekat tu ni. Fatimah binti Abi Hubeish lagi. Wallahu a'lam.